pengarah Su. 3 pengarah taman lain sedang dalam perjalanan ke sini akan tiba tidak lama lagi di taman kita. Paham, pergi bersiap, Oh. Ya. 3 tahun sebagai ejen penyamar. Akhirnya hampir selesai. Bansya, ingatlah misi penyamaran ini. Di Taman Penipuan Telekomunikasi adalah perkara hidup mati. Anda mesti berhati-hati. Jangan risau, Ketua. Saya akan berusaha keras untuk membasmi kanser penipuan telekomunikasi dan pulang dengan selamat. Hao Ning, setelah misi selesai, kakak akan kembali. Wang botak, saya berhenti. Saya tak nak kerja lagi. Su Hao Ning, apa masalah awak ni? Sebenarnya, saya dapat kerja gaji A30,000 Su sebulan. A30,000 Su dalam dolar Amerika. Gaji tahunan saya lebih tinggi dari keuntungan tahunan tempat buruk ini. Siap 1,000 sebulan. Awak pasti kena tipu telekomunikasi. Wang botak, jangan dengki. Ini dijumpai oleh teman wanita saya. Diusahakan oleh kekasih saya kerja ini. Kerja gaji A3,000 Sur. Awak, siapa nak ambil silakan. Saya tak nak khidmat lagi. Keluar dari sini. Keluar. Sayang. Saya berhenti kerja buruk itu. Tapi tentang hal itu, kilang pacik kedua awak boleh dipercayai. Itu A30,000. Su Hao Ning, maksud awak apa? Itu pakcik kedua saya. Awak tak percayakan dia dan tak percaya saya juga. Saya sanggup berhenti kerja hanya untuk ikut awak ke sana. Sayang, jangan marah. Saya hanya bergurau. Saya cuma gembira dan teruja. Kita akhirnya boleh berjaya. Bagus, awak tahu. Cepat kemas barang awak. Siap-siap nak bertolak. Okey sayang, saya pergi kemas sekarang. Teruskan. Hello, Abang Liu. Ikan dah makan umpan? Kan mesti ya, dia ada kakak di luar negara. Saya pasti kakak dia ni selalu di luar negara. Hantar duit selalu. Oh, kalau macam tu ikut cakap awak, ini ikan besar ni. Jangan lepas kawanan. Abang Liu, awak tak payah risau langsung. Si bodoh ni sangka betul yang perkara mustahil macam ni boleh jadi pada dia. Bagus. Saya ingat tempat kakak saya pergi 3 tahun lepas, tu Jindin. Entah dia terkejut tak kalau tahu saya ada sini. Tak tahu kenapa, tapi sejak naik kereta ni, kelopak mata saya berdenyut teruk. Fei, saya ada perasaan jalan ni tak betul. Jangan-jangan awak nak culik saya untuk jual? Awak cakap karut apa ni? Ini jalan pintas. Ambil laluan ini, boleh jimat banyak duit. Saya dah ambil beberapa kali. Betul kan, Tuan Hu? Ya, tepat sekali. Anak muda, nampaknya awak jarang ke luar negara. Jalan ni, saya dah lama pandu sini. Hao Ning, saya dengan Tuan Hu dah lama berkenalan. Awak boleh tenang je. Oh, begitu. Tak, saya rasa ada yang tak kena. Kapten Hu, selepas 3 tahun menyamar, saya akhirnya jadi Ketua Taman Timur. Saya dah kumpul semua maklumat tentang sindiket penipuan telekomunikasi. Bila semua bos 3 taman lain berkumpul, kita boleh terus serbu mereka sekaligus. Bansya, awak dah berusaha keras 3 tahun ni. Tapi, awak kena tunggu lagi sikit. Kenapa? Kita baru terima berita adik awak Su Hao Ning nampaknya tertipu di luar negara oleh penipu telekomunikasi. Apa? Bansya,
Bertenang dulu. Kita masih siasat. Butiran tepatnya. Kami syak. Adik awak mungkin dipujuk kekasihnya. Destinasi mungkin Taman Jindin. Tempat awak ni. Maksud awak, orang dari taman saya. Tipu adik saya. Ya, Bansia, memandangkan awak dah jadi Ketua Taman Timur, guna semua sumber taman untuk siasat, kami juga akan himpun semua pasukan khas kesempadan beri sokongan tentera. Maksimum. Saya faham, Captain Hu. Saya akan urus sekarang. Penipu terkutuk ni berani sentuh adik saya. Saya pastikan tak ada kubur untuk mayat korang. Tempat ni nampak macam taman penipuan telekomunikasi. Hei, sini. Kenapa tak ada isyarat? Hao Ning, tempat ni sikit terpencil. Tak ada isyarat biasalah. Babi kecil. Tuan, apa yang terjadi di sini? Perlukah kita turun periksa? Tolong saya, buka pintu. Selamatkan saya. Tuan, cepat buka pintu. Hao Ning, apa yang kau buat? Jangan buka pintu sembarangan. Abang, aku merayu kau. Buka pintu sebentar sahaja. Ini Jindin, taman penipuan, neraka yang melumat tulang manusia. Kalau tak buka pintu, aku pasti mati. Kau memang pandai lari. Balik sini. Fei, apa dah jadi? Hao Ning ni dah gila. Tolong saya. Selamatkan saya. Selamatkan saya. Apa yang berlaku di sini? Jaga orang gila pun tak boleh. Kalau dia lari, lukakan orang. Maaf. Saya akan bawa si gila ini balik ke institut sekarang. Kalau kau asyik merepek, yakinlah. Aku bunuh kau. Mari pergi. Penipu. Semuanya penipu. Pergi. Lari. Nanti terlambat kalau tak lari. Hao Ning. Apa yang kau buat? Kenapa pukul orang? Bertenang. Cakap perlahan. Kau seorang sahaja? Tak. Semua dah tiada. Dia orang syaitan. Pembunuh tanpa jejak. Abang, kakak, maafkan aku. Aku tak boleh lindungi mayat korang. Diam. Kalau kau terus merepek, aku bersumpah bunuh kau. Aku yang merepek. Koranglah yang buat semua ni. Pembunuh, syaitan. Kalau ikut mereka, kau takkan balik lagi. Liu Fei, kau tipu aku datang ke sini, ke taman penipuan telekom. Kau penjenayah penipuan telekom. Hao Ning, jangan teruja. Keadaan tak seperti yang kau sangka, memang betul. Liu Fei, jangan sentuh aku. Selama 2 tahun ini, aku setia padamu sepenuh hati memberi segalanya. Tapi kau tipu aku dengan gaji tinggi. Untuk terlibat dalam penipuan telekom. Kau ni manusia ke? Su Hao Ning, aku dah dengan kau 2 tahun. Kau lebih percaya kata orang gila daripada aku. Aku betul-betul nak percaya kau. Macam mana aku nak percaya kau? Fakta ada depan mata aku. Kau ingat aku bodoh ke? Baiklah, kalau kau tak percaya aku, tak perlu aku terus menipu kau. Su Hao Ning, aku dating dengan kau 2 tahun. Kau ingat aku suka kau ke? Bodoh, tak ada duit, tak ada kemahiran. Setiap kali aku tidur dengan kau, aku rasa nak muntah. Mujur, kau dah terpedaya. Mari sini. Liu Fei,
Aku tak sangka. Aku bagi kau makan, pakai, minum dan tempat tinggal. Aku bagi semua gaji aku pada kau. Semua sekali. Sampai disebabkan satu perkataan dari kau, aku tinggalkan Shanghai. Ini cara kau layan aku. Mana hati nurani kau? Hati nurani? Hati nurani aku. Dah lama bagi anjing makan. Berapa nilai hati nurani? Su Haoning, sejujurnya, dari awal lagi, aku cuba menipu kau untuk datang ke sini. Sebab tu aku setuju dating dengan kau. Sekarang, kau dah datang ke tempat yang terkenal di seluruh dunia, Taman Jindin. Kalau kau naga, kau kena tunduk pada aku. Kalau kau harimau, kau kena baring untuk aku. Kalau kau harimau, kau kena baring untuk aku. Kalau kau tahu apa yang baik untuk kau, bekerja sama dengan Pato. Bekerja sama dengan Pato, suruh kakak kau hantar duit. Dengan cara ini, kau boleh kurang menderita. Kalau tak... Kau perempuan. Kau nak tipu duit kakak aku. Su Haoning, berani awak pukul saya? Korang tengah buat apa tu? Saya kena pukul. Pegang dia. Udah, rasanya awak dah penat hidup. Ini Jindin, bukan Cina. Jangan nak cari gaduh sini. Tangkap dia dulu. Laju betul lari kau. Patahkan kakinya. Tengok lepas tu dia nak lari macam mana. Alah, jangan. Jangan patahkan kaki saya. Saya tahu saya salah. Saya memang salah. Su Haoning, nampak tak? Orang yang datang sini macam babi. Boleh disembelih sesuka hati, boleh dijual. Sekarang kalau kau sujud dan hormat saya, suruh kakak kau hantar duit, kuranglah sengsara. Hilang. Si tak tahu, berterima kasih. Aku bunuh kau. Su Haoning, berani lagi kau pukul saya. Bunuh dia untuk aku. Bunuh dia sekarang. Aku nak dia mati. Su Haoning, kau tak nak hidup ke? Kalau tak, minta. Lagipun, dulu kau pernah sujud nak puja saya. Minta, mimpilah. Bunuhlah kalau berani. Kalau aku mati, korang tak dapat duit. Awak. 2 tahun saya ikut Su Haoning pun sebab kakak dia yang buka bisnes luar negara sampai kaya. Kalau dia mati, usaha 2 tahun saya habis tak jadi. Pengurus Liu takkan lepaskan saya. Fei Fei, si gagal ni. Saya bunuh dia sekarang. Tunggu. Tunggu. Kita tak boleh bunuh dia. Fei Fei, si buang. Potong saja dia. Bawa balik. Tak. Aku habis 2 tahun padanya. Dia mungkin tak ada duit, tapi kakaknya kaya. Kalau bunuh dia 2 tahun ni, memang jadi sia-sia. Bukannya nak bunuh aku ke? Kenapa tak buat? Kamu penipu. Pengecut tak ada telur. Su Haoning, walaupun tak bunuh kau, banyak cara nak seksa kau. Bawa dia ke gudang. Nak tengok tulang dia sekeras mana. Hello, Ensu. Sekarang keluarkan arahan segera. Keutamaan tertinggi. Dalam sejam, geledah Taman Timur habis-habisan. Semua pasukan cari orang bernama Su Haoning. Su Haoning, siapa dia? Sampai Ensu buat begini. Ensu maklumat taman ni kompleks. Dengan halang kebocoran maklumat, kami blok isyarat pun. Ini nak cari orang dalam sejam. Boleh ke terlalu kejam? Ini arahan, bukan rundingan. Apa cara pun kau guna, dalam sejam aku nak jumpa dia. Tak boleh, cara mati kau sendiri fikir. Ya. Ensu, kenapa tak terus cakap adik dia? Dah gila ke? Kalau orang taman lain tahu, guna dia ugut aku macam mana? Cakap dia adik kepada presiden cawangan tertentu. Ya. Dah sedar. Kau ni sebenarnya siapa? Liu Fei Fei, cepat lepas aku. Nak turun? Boleh. Asal kau hubungi kakak kau, suruh hantar duit, aku suruh Abang Liu. Turunkan kau sekarang. 2 tahun ni, saya dah bagi semua duit pada awak. Kalau adik perempuan saya, adik perempuan apa? Saya langsung tak ada adik perempuan. Su Haoning, jangan sangka saya tak tahu. Awak tulis surat ke adik awak sekali-sekala. Dia mesti kaya raya. Adik saya tak ada duit. Bunuh saya kalau berani. Saya tak takut dengan awak. Nak cari maut.
Budak, awak tahu ini tempat mana? Jinding. Jinding, tempat paling gelap di dunia. Yang ini. Di tempat ni, saya ada 10,000 cara untuk tukar awak jadi duit. Su Haoning, tak selesa ke? Sakit ke? Asal awak suruh adik awak hantar duit sekarang juga, saya akan terus suruh Liu Ko bagi awak pergi. Sekumpulan orang gagal. Saya suruh cari orang, tapi tak boleh buat pun. Berani lagi nak panggil diri top seller Jinding. Apa guna awak pada saya? And so, dalam taman kita, jumlah orang setiap hari ada pergerakan sangat besar. Mencari seorang dalam 23 taman kesukaran ni, macam cari jarum dalam jerami. Tak perlu jelaskan, Lau Yue. Buang semua orang ni, kasih makan singa. Ya, And so, tunggu. And so, saya ada cara nak cari lokasi Su Haoning. Biarkan dia bercakap. Encik Su di taman kita, bagi yang diculik ke sini, langkah pertama ialah tipu keluarga hantar wang awak. Cari adik perempuan dia, cuba telefon dia. Baguslah. Lau Yue, lepaskan mereka dulu. berdiri saja buat apa saat pergi? Sun Haoning, kalau ikut arahan, Abang Liu akan lepaskan awak. Baik, mari sini. Aku beritahu kau saja. Bodohnya. Dibodohi aku 2 tahun. Masih percaya aku. Cakap. Aku bunuh kau, penipu. Su Haoning, gila ke apa? Lepaskan saya. Nak mati ke? Jangan dekat. Kalau datang, aku bunuh dia. Ini panggilan Abang Liu. Mesti adik dia sedang call. Kak, walau hantar duit pada orang ini, aku tetap mati. Jangan jawab. Kalau jawab, aku bunuh dia. Abang Liu, tolong saya. Su Haoning, kau silap tangkap satu perkara. Aku hanya peduli prestasi kematian Liu Feifei. Apa kaitan dengan aku? Cakap. Haoning, saya adik awak. Kakak, jangan risau pasal saya. Saya okey. Aku bagi awak cakap ke? Haoning, kenapa dengan awak? Cantik. Tadi, dengar tak suara abang awak tadi? Siapakah awak? Abang saya di mana sekarang? Nak ambil maklumat dari aku? Hantar duit. 1 juta. Hantar. Saya beritahu taman mana saya berada. Kurang ajar. Ketua 3 taman lain pun tak berani cakap dengan Encik Su. Macam tu, awak ingat awak siapa? Berlakon sungguh. Apa-apa pun, hantar duit. Kalau tak, awak cuma akan nampak organ abang awak di pasar gelap. Celaka. Percaya tak saya datang. Sekarang, Tunggu, baik. Awak nak duit kan? Bagi nombor kad, saya hantar sekarang. Tapi saya nak beri amaran. Awak mungkin bernasib baik ambil duit ni, tapi tak bernasib nak belanja. Saya nak beri amaran juga, abang awak. Dia tak bernasib nak tunggu. Haoning, berhenti. Baik, saya hantar duit sekarang juga. Tapi kalau berani sentuh dia lagi, saya buat awak sesal 10 keturunan. Mati saja awak. 10 saat. Saya bagi 10 saat. Kalau dalam 10 saat tak nampak duit, saya tekap besi panas ni kat muka abang awak. Awak tentukan. Berani betul awak. Celaka. Lau Yue, hantar duit sekarang juga. Bila duit sampai, kunci maklumat identiti mereka. Saya nak tengok taman mana yang berani sentuh orang saya. ya. Alamak. Kenapa Lau Yue? Encik Su, ini kad bank ni punya awak.
Apa awak cakap tadi? Maksud awak, dia orang dari taman kita. Orang bawah jagaan saya, yang culik adik saya. Betul, Ensu. Bagus. Hantar duit dulu. 10 saat sudah habis, Su Haoning. Nampaknya kakak awak tak kisah sangat pasal awak. Fei Fei, tambah tahap intensiti. Haoning, jangan salahkan saya. Alamak, Abang Liu, duit sudah dihantar. 1 juta. Ensu, wang itu memang sudah masuk ke akaun awak. Baik, sekarang skop semakin sempit. Sekurang-kurangnya ia membuktikan ia orang bawah taman saya. Ya, Ensu. Duit sudah dihantar. Lepaskan adik saya segera. Cepat betul. Tapi saya tak pernah kata nak lepaskan dia dengan 1 juta. Apa? Awak nak mungkir janji? Mungkir janji? Tak. Saya takkan mungkir janji. Ini peraturan kami. Kulit dikupas, daging dicabut. Ia mesti dilakukan lapis demi lapis. Hahaha. Awak cari maut. Suruh ketua pasukan jawab telefon. Ketua pasukan. Sayalah ketua pasukan. Apa lagi nak cakap? Boleh beritahu saya? Awak dari divisi mana? Cantiknya. Maaf, soalan ini. Awak kena bayar lebih. 100. Alamak, 3 juta. Hantar lagi 3 juta. Nanti saya bagi tahu divisi mana saya. Abang Liu, duit sudah dihantar lagi. Kita minta kurang sangat ke? Duit sudah dihantar. Cepat cakap. Abang Liu nak beritahu dia ke lokasi kita? Seluruh daerah timur, ada banyak divisi. Saya boleh sebut mana-mana. Dia boleh jumpa ke? Jinding, Taman Timur, kawasan C. Baik, jangan cuba lari. Nanti saya tunjuk. Maut itu kemewahan. Oh begitu? Kalau begitu cepatlah. Saya bagi 1 jam sahaja. Setiap minit yang berlalu, awak kena hantar 1 juta ke akaun saya. Kalau tak, saya akan guna tukul itu untuk patahkan tulang adik awak. Semua tulang dalam badan. Berani betul. Kita tengoklah. Encik Su, lelaki ini tipu. Saya baru periksa rekod. Duit itu dipindah dari akaun di kawasan A. Dia sangat licik. Lau Yue, saya ingat pengurus besar kawasan A. Baru dilantik. Belum jumpa staf bawah lagi. Ya, Encik Su. Baik, mulai sekarang. Saya Encik Su kawasan A. Panggil semua eksekutif kanan kawasan A. Jumpa saya. Ya. Semua eksekutif kanan kawasan A datang ke pejabat dalam 1 minit. Cukup efisien. Masuk. Timbalan pengurus besar Yue, kenapa awak di sini? Dia akan jadi ketua baru kawasan A mulai sekarang, Encik Su. Encik Su, saya Liu Mang, penyelia kawasan A. Selamat berkenalan, Encik Su. Saya Wushan, penyelia kawasan A. Selamat berkenalan, Encik Su. Seseorang di kawasan A culik adik saya sebagai anak babi. Saya bagi setengah jam cari lelaki bernama Su Haoning. Jika gagal, jumpa saya bawa kepala. Saya ingat, anak babi, baru sepupu tangkap, ada nama ini. Mungkinkah? Alamak. Su Haoning, adik perempuan awak, telah banyak menyumbang untuk prestasi kita. Apa yang patut kita buat untuk layan kalian dengan baik? Kamu semua yang mungkir janji. Abang Liu, berarti persembahan saya telah capai sasaran. Awak dah janji dulu. Perempuan ni, 2 tahun baru tipu. Seorang je, sia-sia belaka. Keluar dari sini. Abang Liu Fei Fei dah tak guna. Boleh saya main-main dengannya? Tak payah tergesa-gesa. Kakak lelaki ni kata nak jemput dia kan? Jom jadi orang baik sampai habis. Bungkus anak babi ni, rapikannya, hantar pada kakaknya. Macam mana? Bagus. Fei Fei, tak nak prestasi ke? Kalau berjaya kali ni, saya akan bagi 10 pera untuk awak. Setuju? Cepatlah, cepat. Liu Jie, dia ni tak jawab telefon. Macam mana? Cepat jawab telefon. Cepat. Gila ke apa? Jalan lurus pun tak boleh laju. Cepat, ya. Ya. Saya boleh.
Tak nampak ke mereka guna awak? Su Haoning. Kalau awak setuju, ikut saya pergi luar negara dulu. Takkan jadi macam ni hari ni. Saya nak awak mati. Penyelia Liu. Buka pintu. Cepat, cepat, cepat. Su diperkenalkan sendiri oleh TGMU dari ibu pejabat. Kalau ada masalah, nyawa 10 kali pun tak cukup. Cepatlah, cepat, cepat. Menyampah betul. Abang Liu, saya boleh. Percayalah, saya boleh siapkan. Bila awak bunuh dia, tak senja nanti. Berhenti, berhenti bisa. Buka pintu. Buka pintu. Cepat buka pintu. Berhenti. Berhentilah. Tak guna. Sepupu. Kau. Apa kau buat di sini? Abang Liu, kena tanya lagi ke? Mesti penyelia Liu yang dapat notifikasi bayaran nak bagi hadiah dekat kau. Sepupu. Bertenang. Biar saya seksa dia sikit. Suruh kakaknya hantar lebih duit. Untuk kau. Saya kongsi separuh dengan kau. Diam. Sial kau. Tengok apa kau dah buat. Berani pula kau panggil abang. Abang Liu, kau okey ke? Abang, saya ni adik-beradik engkau. Saya tak tahu. Tak separuh. 30, 70. Saya 30. Kau 70. Macam mana? 30, 70. 30, 70. 20, 80. 20, 80. 20, 80. 20, 80. 20, 80. Bodoh betul kau. Berhenti pukul saya. Abang, kalau pukul lagi, otak saya rosaklah. Saya bagi kau semuanya. Penyelia Liu, bertenang. Untuk kambing gemuk ni, Abang Liu dah lama buat persiapan. Kau diam. Satu penghormatan kena pukul abang. Berani kau campur urusan. Cukup. Kalau ada antara korang berani cakap sepatah lagi, saya potong lidah korang. Korang berdua. Apa korang tunggu lagi? Cepat lepaskan Tuan Su. Turun. Hati-hati. Okey. Tuan Su. Oh, okey. Siapa awak? Kenapa panggil saya Tuan Su? Tuan Su, Pak mungkin tak tahu. Adik awak, Su Bangsia. Dia adalah orang yang bertanggungjawab di area A kami, Encik Su. Ini betul-betul macam pergi cari timba. Orang kita sendiri culik orang kita. Apa? Su Haoning rupa-rupanya ada kaitan. Tuan Su, sepupu, ada silap ke? Dia hanya orang yang pendapatan bulanan kurang dari 3,000. Macam mana boleh hormat dia sangat? Tuan Su adalah adik Encik Su sendiri. Berani awak panggil dia anak haram? Awak nak ke panggil Encik Su sendiri untuk sahkan? Abang Liu, saya tak periksa mesej. Seluruh area A sedang mencari dengan panik seseorang bernama Su Haoning. Ini, apa? Awak betul ke adik Encik Su? Tak. Sepupu, awak kena selamatkan saya. Saya tak ada kena-mengena. Semua. Itu dia, Liu Feifei. Dia rancang semua ni. Tak ada kena-mengena dengan saya. Abang, betul. Haoning. Semua salah faham. Liu Feifei, awak gila ke? Apa awak merepek ni? Haoning. Awak bersusah payah balik negara. Bukan sebab nak kahwin dengan saya ke? Sekarang, asalkan awak sudi badan saya dan hati saya. Kedua-duanya milik awak. Sepupu, ada masalah apa dengan perempuan ni? Sepupu, dia kekasih Tuan Su yang dulu di kampung, di negara asal. Mereka bercinta 2 tahun. Liu Feifei, di negara asal, jaga kau. Aku berikan tubuh dan seluruh simpanan. Tapi kau tak izinkan aku sentuh tangan kau. Kenapa? Sekarang, kau sanggup berikan semua kepada aku? Sudah tentu, sayang. Aku sejak dulu milik kau saja. Kau boleh miliki aku. Bila-bila kau nak. Betul ke? Kalau gitu, kalau aku pukul kau sampai mati sini, kau boleh tak mengeluh? Kau buat apa? Apa? Aku benci perempuan hipokrit macam kau ni. Kenapa?
Bila kau khianat aku, apa kau cakap? Kau tak ingat? Hao Ning, maafkan aku. Semua salah aku dulu. Aku dipaksa mereka. Kalau tak tipu engkau sini, aku dah mati. Tapi sekarang dah lain. Sekarang, kau adik Tuan Su. Mulai sekarang, kita boleh bersama tanpa masalah. Kau cinta aku. Kau akan maafkan aku, kan? Liu Fei Fei, bagi aku, apa pun kau buat, aku boleh maafkan. Tapi kau tak patut libatkan penipuan. Apa kau pegang tu? Duit rakyat kita. Apa kau makan minum darah mereka? Aku tak akan maafkan kau. Tuan Su, tipu kau? Semua idea dia tak ada kaitan dengan aku. Cara dia layan kau dulu, aku akan bayar 10 kali ganda. Jangan. Tuan Su, tolong lepaskan aku. Su Hao Ning, awak tak boleh layan saya begini. Saya sudah bersama awak 2 tahun. Masa muda saya sudah saya berikan semua pada awak. Seseorang tangkap ini, jadi pelacur untuk aku. Ya. Berani tipu perasaan Tuan Su. Muka awak ini tak layak awak simpan. Hancurkannya. Tidak. Liu Fei Fei. Dijinding. Kalau bos taman ini adalah Yama, Raja Neraka, maka pengurus besar kawasan cabang adalah Hakim. Kalau mereka kata seseorang mesti mati hari ini, tiada yang boleh hidup sampai esok. Rezeki sebesar ini ada di depan mata. Tapi awak tak dapat pegang. Lebih baik awak mati. Tidak. Hao Ning. Tunggu. Hao Ning, sayang, saya dah tahu awak masih cinta saya. Awak tak sanggup lukakan saya. Saya bersumpah, mulai sekarang, walaupun ada orang hunus pisau ke leher saya takkan khianat awak. Siapa kata nak maafkan awak? Saya cuma fikir, sekadar cacatkan muka awak masih terlalu ringan. Cakap bagus. Layak jadi Tuan Su. Sikap begini sama tepat seperti N. Su. Tuan Su, jadi apa pendapat awak? Kita perlu buat dengan wanita ini. Bagaimana nak uruskan dia? Walaupun tak tahu bagaimana kakak saya boleh jadi pengurus besar kawasan cabang Taman Jinding. Tapi pasti dia ada masalah. Tugas paling penting saya sekarang ialah selamatkan nyawa saya. Mudah sahaja. Ikat dia dan semua orang ini. Bawa mereka semua pulang ke kampung. Pulang ke kampung? Tak mungkin. Tak boleh balik kampung. Su Hao Ning, awak boleh cacatkan saya, bunuh saya pun boleh. Cuma jangan hantar saya balik kampung. Kini kau tahu takut di mana kau tadi. Bersedialah untuk masuk penjara, dihina oleh semua pengkhianat sepanjang hidupmu. Cakap bagus, layak digelar adik Encik Su. Tuan Su, cara ini lebih baik dari kita seksa dia. Jauh lebih baik. Jangan hantar aku balik desa. Lebih baik mati daripada balik desa. Segera tangkap mereka. Sepupu, aku sepupu kau. Kau sanggup bantu orang luar lawan aku. Aku tak ada sepupu yang buta pertimbangan di Jinding, hina pengurus besar sub wilayah. Hanya tunggu maut. Su Hao Ning, kau tunggu saja. Walaupun jadi hantu, aku tak akan lepaskan kau. Dan orang-orang ini, ikat mereka juga. Hantar balik ke desa. Dan siapkan kereta. Aku jumpa kakak sendiri. Tak boleh, Tuan Su. Arahan terakhir Encik Su, supaya kami hantar kau ke sisinya. Bahaya kalau kau pergi solo. Kenapa? Cakap aku tak ada berat. Ada berat, sudah tentu ada. Kereta dah siap. Tunggu sekejap. Bang Zi, kau nak mati? Berani lepaskan dia. Pakcik, kau tak dengar khabar? Orang ini, adik-beradik Encik Su baru kawasan A. Begitu ke? Aku memang tahu. Tapi sebab itulah, kita tak boleh lepaskan dia. Kenapa, Pakcik? Kalau Encik Su tahu, kami jumpa adiknya tapi tak serahkan, dia memangsa aku hidup-hidup.
begitu ke bodoh betul. Bang Zi, aku tanya kau, kalau kau ketua taman, adik kesayangan kau, dilayan macam ni oleh anak buah sendiri, kau nak buat apa? Kalau adik aku ada yang sakiti dia, aku akan kuburkan seluruh keluarganya. Maksud kau? Cuma, teruskan saja. Jangan undur. Bunuh dia. Kalau tak ada orang jumpa, bukan hal kita. Kau pasti selamat. Encik Su, aku tahu dia mana. Betul? Mana? Sepupu Liu Mang tangkap anak babi baru. Mesti adik kau. Apa? Bagus. Jom pergi. Cepat tangkap mereka. Ya. Tunggu sekejap. Tak boleh bunuh pakcik kedua. Dia tak boleh bunuh Tuan Muda Su. Sekarang berita dah bocor. Walaupun Su Haoning tak ditemui, Encik Nasu dah marah. Nanti kita semua kena tanam bersama. Apa pendapat kamu? Kita jumpa adik-beradik dia sendiri. Presiden Su benar-benar tak akan lepas kita. Kau ingat dia akan lepas kau. Ini adik-beradik Encik Su. Sekarang kau dah buat dia jadi macam ni. Dia boleh lepas kau ke? Dia boleh lepas kau ke? Habislah. Semua dah habis. Dengan sifat panas Encik Su, jangan potong kami berkecai tulang dengan abu. Akibatnya tak kurang teruk dari anak babi ni. Mangkop, kamu kena faham. Kalau kita jatuh ke tangan Presiden Su, sepupu kamu yang pertama kena koyak rabak, campak dalam periuk jadi kayu api. Lepas tu giliran kita. Dengan semua orang ni, semua kena mati. Habis. Saya kira tak nak mati. Saya mati. Diamlah sial. Sepupu, pakcik, kita dah tak ada harapan. Seluruh taman, Song Bangsia yang berkuasa, walaupun kita bunuh adik dia, boleh lari dari pangkalan. Ya, Su Bangsia kuasai Jinding sepenuhnya. Hei, pakcik kedua, fikir cara lain. Cuba cari jalan lain. Cara semestinya ada. Apa rancangan? Kita semua akan pergi menyertai pengurus kawasan B Encik Sun. Encik Sun. Dengan orang ini sebagai cagaran, Encik Sun bukan saja akan membela kita, tapi juga kamu semua akan naik pangkat. Tapi itu... Tiada alasan pejabat Encik Su awak berdekatan sini. Kalau tak pergi sekarang, semua mati. Abang Liu, Encik Su yang baru sudah dalam perjalanan ke sini. Apa? Mang Zi, saya tanya kali terakhir, nak ikut atau tak? Kalau tak pergi sekarang, saya yang pergi. Pengurus Liu, fikir baik-baik. Jangan pilih jalan kebinasaan. Saya akan bantu bincang dengan kakak saya. Diam. Saya beri awak 3 saat. 3, 2, 1. Hancur punya Su Bangsia. Jom pergi. Pengurus Liu, saya pun tak nak mati. Bawa saya sekali. Tolong bawa saya. Bersurai. Bawa orang ini bersama, pergi. Marilah pergi. Saya tak nak mati. Saya tak nak mati. Berhenti. Pengurus Liu, kamu semua nak ke mana? Anak babi baru, sikit degil. Saya fikir nak disiplinkan betul-betul. Mengarutlah bawa babi. Tadi, apa Encik Su kata? Awak tak faham ke? Kalau hari ini kita tak jumpa orang yang dia cari, kita kena hadap dia bayar nyawa. Pengurus Wu, awak pun tahu. Macam cari jarum dalam jerami. Tak semudah itu. Kan, betul. Pengurus Wu, kami dah usaha sebaik mungkin cari. Kalau jumpa dia, kami akan maklum Encik Su serta-merta. Pengurus Wu, jangan sibuk urusan lain. Saya akan uruskan penempatan babi ini. Cepatlah. Diam. Sebut lagi. Saya bunuh. Tunggu dulu. Pengurus Liu, siapa nama anak babi baru ini?
anak babi baru yang awak tangkap, siapa namanya? Pengurus Wu, awak tak nak cepat ke nak cari adik Encik Su? Kalau nak masuk campur hal lain, jaga-jaga Encik Su salahkan awak. Jangan cakap kosong. Jawab soalan saya. Apa? Nama dia apa? Pengurus Wu, orang ini ada identiti istimewa. Awak tak mampu uruskan. Perkara ini pura-pura tak pernah jumpa kami. Okey. Liu Je, nampaknya awak dah mengaku anak babi ini, dia ni adik Encik Su, dia ke bukan? Pengurus Wu, awak boleh makan apa saja, tapi jangan mengarut. Adik Encik Su, status apa dia ada? Saya cuma pengurus kecil. Apa faedah culik dia untuk saya? Liu Mang, jangan merepet seekor anak babi. Kenapa awak sorokan? Atau adakah dia adik Encik Su Haoning? Liu Mang, awak gila ke? Berketurunan Wu. Walaupun awak tahu, apa lagi? Hari ini, awak boleh pergi ke? Liu Sandao, berani sungguh kau, berani culik adik lelaki Tuan Su. Si Wu ini, aku nasihat kau jaga tepi kain saja. Pengurus Liu, kau tahu berapa tinggi Tuan Su hargai adik ini. Aku dah gerakkan semua orang di kawasan A cuma untuk tangkap seorang ini. Kalau kau berundur sekarang, aku masih boleh bantu engkau. Bantu? Kau tak sedar macam mana perangai Tuan Su? Aku dah pun pukul Su Haoning sampai begini. Masih adakah jalan untuk lari? Satu-satunya cara, ambil Su Haoning. Cari pelindung lain. Pengurus Wu, lepaskan kami. Lepaskan diri kau juga. Perkara ini, jangan beritahu Tuan Su. Liu Sandao, kau ugut aku ke? Kau ingat, aku takut. Kalau gitu tak perlu cakap lagi. Dia lari. Tangkap dia. Jangan kejar. Pakcik, tahan dulu mereka. Aku kejar dia. Berambus. Tak mungkin kau lari. Pengurus Wu, aku masih ada di sini. Mana kau nak pergi? Mana kau nak pergi? Aku ingatkan, jangan cari mati. Aku ingatkan, jangan cari mati. Tuan sudah lari. Habislah kau. Entah macam mana kakak aku boleh jadi bos taman ini. Tapi kalau nak selamat sekarang, aku kena cari kakak aku. Haoning, bukankah kau kata dulu mana-mana kau pergi bawa aku? Sekarang, kenapa kau lari sorang-sorang? Fei. Awalnya saya rancang bawa kau bersama. Kau tenang dulu? Tenang? Macam mana nak tenang? Kenapa tak beritahu saya awal? Kakak engkau itu Anne. Su, bukan setakat hilang kerja. Sekarang kena lari lintang pukang. Fei, saya betul tak tahu. Macam ni, kau bawa saya jumpa kakak saya. Saya minta dia lepaskan kau. Kau ingat, saya akan percaya. Jadi kau nak apa? Bos taman lain. Dengan kau sebagai tebusan, masa depan saya mungkin lebih baik dari Liu Jie. Kau tak takut dikhianati? Takut, mestilah. Tapi lebih takut mati. Jom pergi. Pakcik, kami tak jumpa Su Haoning. Dia pasti sembunyi. Apa? Liu Sandao, sudah dalam perjalanan. Kau hilangkan Su Haoning, akibatnya lebih teruk. Dah saya cakap, diam. Liu Sandao, Liu Mang, kau khianat N. Su, sekalipun kau sembunyi di hujung dunia, akhirnya tetap mati juga. Saya bunuh kau.
Pakcik, bunuh dia sekarang. Tak ada gunanya. Mayat dia. Kalau bagi ke Subangsia, nanti ada jejak. Ikat ya. Kau tunggu saja mati. Abang Liu. Teruk, saya nampak di penjuru. Benda ni ada kesan kasut wanita sana. Saya rasa Su Haoning diculik Liu Feifei. Baguslah, cepat. Pergi tangkap dia. Pakcik, kita masih ada peluang. Siapa sebenarnya Liu Feifei itu? Apa latar belakang dia? Dia orang saya. Dia selalu ikut cakap saya. Saya akan hubungi dia sekarang. Suruh dia bawa balik Su Haoning. Ada apa, Pakcik? Tunggu sekejap, perempuan itu dia dah bawa Su Haoning. Dia mungkin tak nak ikut kita, nak sertai pengurusan taman lain. Tanpa Su Haoning, sebagai tanda kesetiaan, kalau kita pergi ke taman lain, kita langsung tak bernilai macam anak babi. Tapi Pakcik, kita tak ada masa. Kenapa gelabah, Mangzi? Taman ini cuma ada beberapa pintu keluar, yang dekat cuma satu. Kenapa tak halang dia di pintu keluar tadi? Pada masa itu, kalau dia nak keuntungan, bagi sahaja kalau dia cuba ambil kesempatan. Kalau begitu, biarkan dia mati di area A. Betul. Kau sembunyikan dia. Jom pergi, jom. Apa dah terjadi ni? Nampaknya dua beradik Liu ni mungkin dah lari. Lari? Orang bawah saya, mana boleh mereka lari? Lau Yue, hantar arahan. Sekat semua pintu, keluar taman. Kita kena tangkap Liu Mang dan Liu Jie hidup-hidup. Ya, Lau Yue. Pengurus Wu. Timbalan Jeneral Yue, Andy Su, cepat ke pintu barat. Pengkhianat Liu Ji tu dah culik adik awak. apa? Saya akan pergi sekarang. Tunggu. Lau Yue, ketua 3 taman besar lain, bakal sampai tak lama lagi. Pergi balik ke ibu pejabat dulu. Saya sendiri yang pergi. Ada yang tak kena. Mana Liu Jie dan yang lain? Kenapa belum sampai lagi? Feifei, lepaskan saya. Saya akan merayu kakak saya. Dia pasti akan lepaskan kau. Sekarang baru nak merayu? Sudah terlambat? Bila saya jadi pengurus daerah lain, orang macam Liu Jie, semua sampah. Perempuan sial ni tak angkat telefon. Tak apa. Tak jawab. Maknanya dia masih di taman, tak berani buat hal. Pergi ke pintu keluar dulu. Tak sempat? Cepat pergi. Di sana mereka. Tangkap mereka. Liu Feifei, berani sungguh kau berlari dengan orang lain. Curi-curi. Perempuan itu dah tak berguna. Cepat habilkan dia. Tak ada masa. Faham? Jangan maafkan saya. Saya sebenarnya nak bawa Su Haoning balik. Tunggu awak sini. Jangan bunuh saya. Kau ingat saya masih percaya tipu kau? Kau sengaja cari maut. Liu Jie, berani khianat saya. Sudah fikir cara kau mati. Encik Su. Jadi kau yang baru pengarah taman. Encik Su. Haoning, Memang kau... siapa lukakan kau begini? Kerana Suma. Ini Liu Jie dan yang lain paksa saya. Tiada kena mengena dengan aku. Liu Feifei, diam kau. Aku beri kau 3 saat. Serahkan Haoning pada aku. Kalau tak, hari ini aku akan jadikan kau semua hancur luluh. Encik Su, kau salah faham. Kami cuma hampir nak hantar dia pada kau. Diam. Kalau kami lepaskan dia, kami semua mati. Encik Su, maafkan saya. Tapi bukan kau yang tentukan. Liu Mang, kalau berani sentuh dia walau sekali. Aku pastikan kau mati tak sempurna hari ini. Wah, berani ugut kami. Aku cuma pukul dia. Jadi apa? Jemputlah datang. Kak, jangan risau pasal aku. Mereka ni tak akan lepaskan aku.
masih ada tenaga nak cakap. Kau cari pasal. Mari sini, kau yang datang dekat. Pisau di tangan aku ni. Mungkin tak tahan lama. Liu Mang, aku bagi kau satu peluang terakhir. Serahkan adik aku. Aku boleh lupakan semuanya. Kalau tak, sekalipun kau lari ke hujung dunia, aku tetap akan hancurkan kau. Encik Su, kita semua dari taman sama. Tak perlu main drama. Apa sebenarnya kau nak? Mudah saja. Biar kami pergi. Kalau tak, kami akan bunuh di depan kau. Habiskan dia. Tunggu sekejap. Encik Su, kami tak ada banyak masa nak bazir dengan awak. Liu Mang, bertenang sikit. Macam ni, serahkan adik saya. Saya bagi 100 juta, ambil duit lalu pergi. 100 juta? Encik Su sanggup bayar sebanyak ini untuk selamatkan Su Haoning. Apa awak fikir? Ambil duit ini, ada nyawa ke nak habiskan? Betul. Pakcik tu betul. Perempuan ini pasti nak melengahkan masa. Jom pergi. Saya tak nak pergi ke. Dia tak berani buat apa. Sebab Su Haoning dalam genggaman kami. Kalau kami bawa Su Haoning ke Taman Barat, mungkin dia akan naik gila, lawan sampai mati. Saya tak percaya lain kali senjata bawa duit jadi tebusan sendiri. Perlu ke pakcik. Perempuan ini bukan orang biasa. Takut apa? Saya dah hubungi Encik Sun Zon B. Bila dia datang, boleh paksa dia lepaskan jawatan. Pengarah Zon A, pakcik memang hebat. Dengar tak? Pakcik suruh awak datang. Pekak ke? Jangan risaukan saya. Mereka penipu semua. Mereka nak melengahkan masa. Percaya atau tak? Saya kira 3 saat. 3. Kakak, jangan risau. 2. Awak mahu mati. 1. Awak ingat, saya tak berani bunuh dia. Baik. Saya janji. Baik. Saya setuju. Awak buat ini secara sukarela. Buka baju luar awak. Keluarkan semua senjata. Itu sahaja. Angkat tangan tinggi-tinggi. Mari sini. Saya akan geledah lagi. Berani sungguh. Mana 100 juta yang awak sebut keluarkan sekarang, saya lepaskan dia segera. Duit ada di pejabat saya. Lepaskan Haoning dulu. Saya bawa awak ambil. Betul ke, pejabat? Apa awak buat? Lepaskan kakak saya. Pergi ke pejabat dengan awak, kemudian tunggu orang awak tangkap kami. Kalau tak nak beri duit, saya bawa jumpa N. Sun lihat gelagat awak ni, mungkin N. Sun suka boleh bagi saya jawatan penolong pengurus. Kejap ya, nanti N. Sun awak tu, bila nampak saya, surendah diri menyembah aku, minta aku tinggalkan mayat lengkap. Betul ke ni? Berani lagi bertekak. Orang ni tak boleh percaya langsung. Kami langgar janji, Tuan Muda Su. Ini Taman Jinding, sarang serigala. Nak cakap pasal amanah dengan serigala? Gelilah, Tak sangka awak jatuh dalam cengkaman saya sebab seorang sahaja. Saya lawan sampai mati. Aku akan lawan kau sampai mati. Nak cari pasal? Liu Sandao, aku dah beri peluang. Berani tembak, kau pun akan mati. Begitu ke? Mari kita tengok. Pistol, siapa lebih laju? Kau ke aku? Hello, Encik Su. Saya dah selesaikan di sini. Kerja yang bagus. Lau Yue datang segera ke pintu keluar barat. Kawasan A, ada beberapa sampah di sini. Perlu diselesaikan. Ya, Lau Yue, Yue Bufan, di bawah pengarah taman kita, gelaran Dewa Maut Yue Bufan. Pakcik, jangan percaya dia. Yue Bufan, dia cuma di bawah seorang sahaja, tapi atas beribu orang. Apatah lagi dengan pengarah baru.
kawasan A, pengarah 3 kawasan lain pun kalau datang sini, kena hormat, Director. You 3% boleh tahan. Encik Su, jangan sangka sebab ada timbalan Director you bawa kau ambil jawatan, kau boleh suruh orang sesuka hati. Kau ingat kau ni bos Taman Timur? Itulah legenda wanita reputasi gerun sedunia. Begitu ke? Betul ke? Apa kalau aku bagi tahu yang aku ni bos Taman Timur? Kau bos legenda itu? Tak mungkin. Kalau engkau bos Taman Timur kita, aku jadi bapa engkau lah. Abang Lei, kau akhirnya datang. Kau ingat sebab nama keluarga Su, kau boleh jadi pengurus besar Su daripada ibu pejabat taman kita? Kau tak sedar ke pengurusan pun dari zon B taman kita? Kena buat temu janji awal, nak jumpa pengurus besar Su, guna akal sikit. Mana mungkin orang berpangkat datang sorang-sorang sebab budak tak tentu arah macam dia? Betul, Abang Lei cakap betul. Orang legenda dari jinding kita, tu pun maut sendiri. Rela tunduk kat adik dia. Takkan jadi lembik macam ni. Sentuh dia lagi, lain kali, peluru akan tembus tengkorak engkau. Abang Lei, kaki aku, bunuh dia. Abang Lei, tolong bunuh dia. Tolong bunuh dia, Abang Lei. Lemah, cakap tak tentu, buat aku naik darah. Si lembik engkau ni. Memalukan aku sangat, Abang Lei. Dia ni tak ada kaitan dengan aku. Anak buah aku ni. Hello, Abang Lei. Pengurus besar Su, akhirnya kita semua dari taman sama, kita semua kerja untuk Figura Legenda tu. Semua pergaduhan ni merosakkan hubungan kita. Kalau kau dah tahu, jangan datang sini nak mati. Jangan tergesa-gesa, aku belum habis cakap. Kalau macam tu, simpan untuk Yama. Kau cari mati? Bauzi, aku suruh kau gerak ke keluar dari sini? Ya. Hebat. Pengurus besar Su cukup menawan. Perempuan cantik macam kau, luar biasa menakjubkan. Jadi pengurus besar terlalu susah. Sia-sia saja. Macam ni, kau serahkan jawatan kau. Jadi setiap usahaku, aku jamin, ku pastikan kau kenyang mewah. Hahaha. Tak guna. Sial kau berani tampar aku, kau cari mati. Abang Lei, perempuan garang, kau memang nak mati. Perempuan garang. Hai, perempuan tak tahu malu, berani sentuh aku, kau cari maut. Abang Lei, perempuan garang, kau nak mati ke? Kakak, hati-hati. Berani sentuh Abang Lei, mau mati ke? Aduh. Siapa-siapa, ada orang lain. Tangkap dia untuk aku. Biarlah sehebat mana pun kau. Apa gunanya? Ramai lelaki bersenjata di sini. Takkan dapat lari walau ada sayap. Zhao Lei, pengurus Sun tak bagi tahu kau yang di taman ini, pergaduhan peringkat tinggi dilarang. Kalau aku bunuh engkau, di sini orang legenda itu, sekuat mana pun dia, takkan boleh sampai ke sini. Begitu ke? Kalau macam tu aku nak tanya, kalau pengurus Sun di belakang kau, berani buat begini? Nak hubungi pengurus Sun. Apa taraf pengurus Sun selain orang legenda itu? Timbalan pengarah Yue tiada orang lain. Boleh dapatkan nombor telefon pengurus Sun kau? Encik Su, apa perintah tuan? Sun Jian, ada orang bernama Zhao Lei bawah kau. Ya. Dia nak musnahkan mayat aku di pintu barat kawasan I. Apa? Encik Su mesti ada salah faham. Salah faham? Dalam masa 3 minit, kalau tak sampai ke lokasi, aku hantar Lau Yue ke kawasan B kau untuk berbincang. Apa itu salah faham? Maksud you salah faham tu apa? Encik Su, kenapa orang tu ada di pintu barat kawasan A juga? Mungkinkah orang yang dilantik baru ini sebenarnya... Alamak, saya dah kena masalah. Cepatlah, lajukan. Sekarang.
Sial, telefon buruk ni sepak sekali je terus rosak. Sayangnya, telefon saya pun rosak sekarang. Jika tidak, saya pasti beritahu pengurus Sun pasal engkau yang berpura-pura. Jadi, orang legenda itu nanti Abu pun tak akan tinggal. Kakak, saya akan tahan mereka. Awak lari dulu. Bodohnya adik, kakak Iwa tak perlukan perlindungan Iwa. Tapi mereka, Jangan risau, mereka tak berani sentuh kita. Baiklah, kalau begitu saya akan penuhi permintaan awak. 3. Cepat. Berapa lama lagi? lepas Sileko sampai pintu barat. Jawab panggilan saya, Sial. 2. Bila kita sampai, pengurus Sun, lepas selekoh ni, kita sampai sekejap lagi, cepat. 1. Awak memang nak mati. Sun Jan lewat, mohon hukum saya, Encik Su. Yue Bufan lewat, mohon hukum saya, Encik Su. Bangun semua. Ya, Su, pengurus Sun, kamu orang silap ke? Bangsat, buka mata baik-baik, tengok betul-betul. Kamu tak sedar orang depan mata ni? Dialah legenda Taman Timur kita, Syurga Jinding. Ini betul. Pengurus besar Su. Pengurus besar Su, saya silap, saya salah, saya betul-betul silap. Bukan saya suruh culik dia. Mereka nak hantar ke sini. Pengurus besar Su, saya silap. Tak, ini mustahil. Dia cuma pengarah cawangan, mana mungkin ketua pejabat pusat. Habis dah. Semua tamat. Pakcik, awak hancurkan saya, Pakcik. Kakak betul ke tahu ke Taman Jinding? Maafkan saya, Hao Ning. Semua ni nanti saya terang, tapi awak kena percaya kakak. Kakak tak mungkin orang jahat. Mungkinkah? Kak, saya faham. Saya... Hao Ning. Apa dah jadi? Tadi dia okey. Pengurus besar Su, denai jantung Cik Su lemah. Dengan seksaan dulu dan kecederaan kaki, dia lemah dan pengsan. Darah dah berhenti sementara, tapi dia perlu rehat sebentar. Saya tahu. Lau Yue, terima kasih. Siapa yang seksa adik saya dulu? Maju ke depan. Luka kaki, mungkinkah? Saya ingat Liu Jie tikam hanya dengan pisau. Liu Jie siapa? Keluar sekarang. Liu Jie mana? Keluar sekarang. Abang Lei, dia sepupu saya. Tadi awak pukul pengsan dia. Cepatlah pergi, tarik dia ke sini. Baik. Cepat. Sial. Lei, Abang Lei. Kenapa pukul saya? Bukan sekadar pukul, aku nak bunuh kau. Encik Su, jangan risau. Tulang si celaka ini, aku pasti patahkan semua untuk balas dendam Tuan Muda Su. Lau Yue, semua yang ada di sini, sesiapa sentuh Hao Ning, aku nak mereka membalas 10,000 kali ganda. Ya, Encik Su. Serahkan hal ini pada saya. Cepat bawa Tuan Muda Su pergi rawat segera. Sebelum ini, Encik Su sorok identiti dia. Untuk halang hal ini, diketahui bos-bos taman lain menjadi bahan ketawa. Sebab itu dia berurusan dengan kau sebagai pengurus cawangan. Siapa sangka korang ni berani layan Tuan Muda Su begini. Pada pendapat saya, korang ni sengaja cari maut. Pengarah Yue, saya salah. Tolonglah. Bagitahu Encik Su, jangan bunuh saya. Saya tak buat ini. Saya tak tahu apa-apa. Saya betul tak tahu. Diam, Liu Jie. Kita dah tiada helah, kau ingat.
dia akan lepaskan kita daripada diseksa Su Wangxia. Lebih baik mati bersama dengan Yue Bufan. Encik Su, berhati-hati. Hati-hati, Tuan Su. Lakukanlah, bunuh saya sekarang. Saya memang hidup dalam bahaya. Dari dulu saya dah tahu. Mati di tangan kau memang berbaloi. Hahaha. Gila. Semua gila. Timbalan pengarah Yue. Tuan Su. Dia sengaja cari maut. Saya tak terlibat langsung. Ya. Timbalan pengarah Yue. Saya tak nak mati. Tolonglah. Kasihanilah. Tuan Su pun sama. Saya tak tahu. Perkara jadi serius. Sampai macam ni. Kalau saya tahu dia adik-beradik engkau, saya sendiri akan hantarnya pada engkau. Diam. Sampah masyarakat, semua sampah. Kau ingat Su Bangxia dengan Yue Bufan akan lepaskan korang? Daripada mati hina, lebih baik kita lawan. Nak mati ke? Aku penuhi permintaan kau. Tunggu. Lau Yue. Mereka degil sangat. Tangkap semua. Bila Hao Ning sembuh, saya uruskan mereka sendiri. Baik, Tuan Su. Terima kasih, Tuan Su. Terima kasih, Tuan Su. Kaedah Bangxia di seluruh jindik paling kejam. Dengan cara tak berperi kemanusiaan, dia menaiki tangga ke puncak jinding menjadi legenda dikenali seluruh dunia. Kata orang, yang diseksanya tak ada yang mati. Setiap seorang akan jadi gila. Derita lebih dari mati. Seseorang seperti arahan Tuan Su, bawa sampah-sampah ini, kunci mereka, tunggu hukuman Tuan Su. Ya. Alamak. Tunggu, Tuan Su. Kalau kau lepaskan saya akan beritahu siapa culik Tuan Muda Su. Siapa? Sepupu, lepaskan saya. Berani kau lukakan sepupu aku bunuh kau. Liu Jai celaka engkau. Kalau bukan kerana engkau, Hao Ning dan aku sudah pasti berkahwin dan ada anak di kampung. Kau paksa semua ini. Pekak ke kau? Tak dengar ke Encik Su kata dia nak uruskan sendiri dengan mereka? Encik Su, aku teman wanita Hao Ning sebab aku pikat Hao Ning ke jinding kerana Liu Jie paksa aku. Tak, Encik Su. Dia penipu. Dia bunuh Liu Jie untuk diamkan dia. Jangan percaya kat dia. Aku kenal perangai abang aku. Aku faham dia. Dia tak mungkin benar-benar pedulikan seseorang atau ikut mereka sampai ke sini. Tapi kau manfaatkan sifat polos dia. Kau lebih layak mati daripada sesiapa. Liu Feifei, dengar tak tu? Kau memang patut mati. Encik Su, aku memang buat silap. Tapi semua ini kerana Liu Jie. Dan mereka paksa aku. Lagipun, bukankah ini bukti yang Hao Ning cintakan aku? Kalau Hao Ning tak cinta aku, kenapa dia datang ke negara asing yang terpencil ini demi aku, Encik Su? Tak mengapa kalau aku mati, tapi aku bimbang bila Hao Ning sedar dan tak nampak aku, dia pasti remuk hati. Saya takut bila Hao Ning bangun dan tak nampak saya, dia pasti akan sedih. Liu Feifei, kau memang tak tahu malu. Encik Su, jangan percaya dia. Saya boleh bersumpah. Encik Su, apa kita perlu buat dengan Liu Feifei? Encik Su, bagaimana kalau kita kunci dia berasingan? Encik Su, saya nak ikut Hao Ning. Kalau Hao Ning bangun dan tak nampak saya, dengan personality dia, dia pasti akan risau. Dalam keadaan emosi dia, mungkin keadaannya akan teruk. Baik, kau ikut saya. Lau Yue, cepat selesaikan urusan di sini. Hao Ning keadaan kritikal. Kita tak boleh tangguh. Ya, Encik Su. Dia dah sedar. Dah sedar. Hao Ning, kau okey tak? Kau tak apa? Tuan Muda Su, ada rasa lebih baik? Hao Ning, cepat beritahu Kak Su. Saya dipaksa oleh Liu Jie. Kami dah bercinta selama 2 tahun. Kau pasti tak sampai hati nak lihat Kak hukum saya. Liu Feifei, kau memang tak tahu malu. Kau berani cakap macam ni, tak takut dapat balasan? Hao Ning, kau betul cintakan Liu Feifei? Ya, Kak. Saya sudah 2 tahun saya mencintainya. Untuk dia,
saya tinggalkan kerja di Jinghai. Korban peluang kenaikan pangkat. Malah ikut dia ke Jinding. Encik Su, awak dengar tak? Hao Ning mencintai saya. Saya pun sangat mencintai Hao Ning. Semua ini berlaku kerana Liu Jai dan mereka paksa saya sampai jadi begini. Su Hao Ning si bodoh mabuk cinta. Apa gunanya ada kakak berkuasa? Dia tetap di bawah kawalan saya. Su Hao Ning, nyawa awak hampir melayang. Masih maafkan perempuan jahat ini. Saya memandang hina awak. Sampai mati pun saya hina awak. Diam. Awak senang tak ada hak bercakap sini. Adik, kakak hormat pilihan awak. Nyawa Liu Feifei terpulang pada awak. Tapi awak kena fikir jelas. Perempuan macam dia, kata-kata mereka mungkin tidak benar. Hao Ning, awak kena tahu, saya cinta awak. Untuk awak, walaupun terkorban, saya rela. Baik. Kalau begitu, silakan mati. Hahaha, Liu Feifei, lepaskan semua harapan. Awak bunuh sepupu saya, tipu Su Bangxia dan Su Hao Ning. Awak pasti akan mati, lebih teruk daripada kami. Tidak, Hao Ning, gurauan apa awak buat? Jangan biar kakak awak salah faham. Gurauan, saya nampak macam sedang bergurau sekarang. Hao Ning, Separuh kecederaan saya disebabkan oleh awak. Kalau bukan kerana awak, saya dah lama melarikan diri. Sekarang ini, orang paling saya benci ialah awak, Liu Feifei. Hao Ning, Hao Ning. Bertenang, Hao Ning. Hao Ning. Encik Su, Tuan Muda Su masih lemah, terlalu emosi sampai pengsan lagi. Tapi nyawanya tidak tergugat. Cuma luka-luka ini perlu rawatan segera. Dalam hidup saya, yang paling saya benci ialah diperdaya. Hari ini, awak mesti mati. Tidak. Tak. Encik Su, jangan bunuh saya. Bukan saya yang nak bunuh awak. Semua ni permintaan awak sendiri. Kalau saya bertugas di luar hari ini, kalau bukan sebab awak minta duit daripada saya, adik saya akan mati di sini. Encik Su. Saya silap. Encik Su, jangan bunuh saya. Hao Ning, saya salah. Saya tamak. Saya sundal. Encik Su, jangan bunuh saya. Jangan bunuh saya. Liu Feifei, kalau awak berdua dengan adik saya, hidup aman di kampung. Pada masa depan, saya pasti bagi awak berdua. Hidup mewah, tanpa risau makan pakai. Malangnya, awak tak dapat peluang itu. Botol racun ini. Koleksi pribadi saya, minumlah. Pita suara awak akan hancur. Badan awak akan rasa semut menggigit setiap masa. Lao Yue, kangkan mulut dia. Ya. Tidak, jangan. Kata orang, Su Bangxia boleh seksa orang hidup lebih teruk daripada mati. Tak sangka sampai sebegini teruk. Liu Sandao, ini semua salah awak. Saya kena tempias. Sanggup hina Su Bangxia. Hari ini, kita semua akan disiksa. Hidup lebih teruk dari mati. Begitukah? Nanti jangan merayu. Mengganggu Su Bangxia, kau rasa ada cara untuk selamat? Sudah tentu ada. Lao Yue, selesaikan semua pengacau ini bersama dengannya. Saya bawa Hao Ning balik dulu. Ya. Lain kali hidup semula, ingat. Jangan jadi penonton saja. Siapa di situ? Lama betul saya tak datang Taman Timur. Sudah jadi menarik sangat. Chen Zixuan, kenapa engkau ada di sini? Encik Su, bukankah awak suruh kami Tauke 3 taman berbincang di sini tentang Taman Jinding? Kenapa? Sekarang saya sudah sampai, tak sambut saya? Cik Su jelas aturkan 3 tauke taman berjumpa di pintu utara, tapi engkau Chen Zixuan ke pintu barat. Siapa bocor berita pada engkau? Bocor berita? Mungkinkah? Liu Sandao. Hao Ning. Liu Mang, kalau berani sentuh dia, saya pastikan kau hilang tanpa jejak. Jangan sentuh Su Bangxia. Kalau berani bergerak, saya berani bunuh orang. Encik Su, bertenang, jangan beremosi. Lepaskan Lao Yue.
adik saya diculik. Bagaimana nak tenang? Encik Su, jangan beremosi. Lagi awak beremosi, lagi suka Chen Zixuan. Liu Mang, lepaskan adik saya. Apa saja awak nak. Saya boleh beri. Apa yang saya nak awak tak boleh beri? Encik Kian, apa yang saya pegang ni, adik Subangsia, asal awak setuju. Lepas saya dan pakcik saya hantar dia balik. Kenapa saya nak percaya? Encik Kian, awak ingat saya Sandau, abang awak Sang Biao pernah berurusan dengan saya. Berita tadi, saya yang hantar. Saya tahu, awak yang hantar mesej suruh saya ke pintu barat. Ada hadiah besar untuk saya. Ya. Jadi, dia betul adik Subangsia? Bagus. Sangat bagus. Jangan risau, ikut saya balik Taman Barat. Pilih penyelia pasukan mana awak nak sertai. Baiklah. Saya tertanya kenapa Subangsia dan Yue Bufan Dewa Maut tak berani berganjak. Rupa-rupanya, mereka dikhianati orang sendiri, Chen Zixuan. Kalau berani sentuh sehelai rambut kepala adik saya takkan berhenti sehingga hancurkan awak. Encik Su, jangan gelisah sangat. Ada saya cakap nak sakiti adik awak? Dulu selalu dengar, awak legenda di Jinding. Tapi rupa-rupanya, awak tak boleh urus anak buah sendiri. Nampaknya, legenda awak tak sehebat mana dengan kemampuan awak. Apa buat awak rasa boleh hancurkan saya? Encik Su jemput awak sini untuk bincang pakatan. Kalau awak buat macam ni, tak takut ke dua taman besar akan bergaduh? Diam. Awak tahulah, saya ketua Taman Barat. Awak cuma anjing di sisi Subangsia. Siapa bagi hak cakap macam tu? Gerak lagi. Saya suruh Encik Su pilih pembantu kepercayaan dan adik lelaki awak. Mana satu akan mati dulu? Kesihatan Hao Ning memang sudah lemah. Dia tak boleh diambil oleh Qian Zixuan. Qian Zixuan, perbincangan ini adalah demi kepentingan kita untuk membentuk Pakatan 4 Taman Jinding. Bermusuh dengan Taman Timur saya tak akan menguntungkan awak. Musuh? Subangsia, kau tak pernah dedahkan hal keluarga sendiri. Rasanya adik lelaki awak ini pasti sangat penting bagi awak. Qian Zixuan, apa sebenarnya yang awak mahu? Mudah saja kalau nak adik awak kembali, tukar dia dengan seluruh Taman Timur awak. Mulai saat ini, di Jinding, hanya akan ada aku, Qian Zixuan, tiada Subangsia Timur. Awak sedang berkhayal? Su, yang Master Su nampaknya tak sihat. Saya tahu. Tapi Taman Timur tak boleh diserahkan ke Qian Zixuan. Baiklah. Saya boleh beri 1/3 sumber daripada Taman Timur. Dan kali ini, untuk Pakatan 4 Taman, saya boleh usulkan awak jadi tuan rumah. Ensu, awak tak boleh buat begitu. Memberikan 1/3 sumber Taman Timur, kita akan runtuh. Ini akan melumpuhkan Taman Timur. Diam. Jadi, ini had maksimum yang saya boleh lepas. Jika masih tak setuju, saya tak kisah berjuang dengan Taman Barat awak sampai mati. Bagus. Sangat bagus. Memang layak digelar legenda Taman Timur. Saya setuju datang ke Taman Barat esok, tukar barang dengan orangnya. Cikgu Qian, lelaki itu... Boleh tahan, tunggu hingga Subangsia. Bawa barang esok nanti. Kamu yang akan bertanggungjawab. Tak, mulai kini, Taman Barat, pengurus baru cawangan ini. Ketua Kyok, bagaimana dengan saya? Saya tipu Su Hao Ning datang sini. Saya masih berguna. Tolonglah, bawa saya sekali. Kamu fikir kamu ini siapa? Berani berunding dengan saya? Saya tak. Ketua Chen, kalau kamu tinggalkan saya di sini, Subangsia pasti akan bunuh saya. Cikgu Kian, perempuan ini, boleh saya uruskan dia? Kamu... Ya, dia bunuh adik saya tadi. Saya nak balas dendam. Saya nak seksa dia sampai mati. Bagus. Saya suka cara kamu yang cepat bertindak balas. Cikgu Su, saya ambil seorang lagi. Tak ada masalah, kan? Orang ini tak ada kena-mengena. Ambillah dia kalau nak. Nanti kita tunggu Cikgu Su. Esok, bawa hadiah untuk saya. Jom pergi. Macam naik Presiden Yue, Cikgu Su, sekarang kamu dah tahu. Sebab saya kianatkan. Era legenda Taman Timur sudah berakhir. Siapa ketua Taman Timur masih belum pasti. Liu Sandau, saya bagi nasihat. Mengganggu Cikgu Su cuma satu jalan ke kubur. Apa yang kamu buat sekarang? Cuma tangguh kematian. Begitukah? Saya akan tunggu. Hello, Lau Bei. Beritahu si tua tu dari daerah selatan tak perlu jumpa Subangsia. Saya dah siapkan
Hadiah lebih besar untuk Subangsia. Hadiah apa? Hadiah apa? Datang ke Taman Barat. Nanti kamu tahu. Encik Su, apa kita perlu buat sekarang? Chen Zixuan takkan berani putus hubungan sebenar dengan aku. Dia cuma nak dapatkan lebih banyak kelebihan. Ini rancangannya. Pergi siapkan anggota dulu. Aku akan menyusul nanti. Baik. Bangsia, pasukan kita sudah berkumpul di sempadan. Cuma tunggu arahan Tuan. Pasukan harimau. Keadaan dah berubah. Hao Ning diculik oleh Chen Zixuan dari Taman Barat. Apa? Bangsia, saya bawa orang sini sekarang. Tak, pasukan harimau. Jangan buat huru-hara dulu. Ini mungkin peluang kita. Maksud awak? Selalu aku fikir nak tangkap semua bos taman sekaligus. Tapi sekarang aku faham. Orang yang jadi bos ni semua licik. Mesti ada plan alternatif. Tapi kali ini, peluang paling cerah untuk berjaya. Lagipun, adik awak dalam tahanan mereka. Betul. Jadi, kali ini aku rancang bawa semua dari taman aku ke Taman Barat. Masa tu, semua perhatian di Jinding akan tertumpu pada aku. Chen Zixuan pula. Nak berjaga-jaga dengan awak, dia akan guna semua strategi terbaik. Bos dua taman lain pasti akan untuk keselamatan diri. Bawa semua anggota ke situ. Ini jamuan Hongmen. Tapi dalam jamuan macam ni, pemenang sebenar bukan tuan rumah pasukan harimau. Tunggu berita aku. Kali ini, kita pasti akan hapuskan keempat-empat taman. Baik, Bangsia. Berhati-hati. Saya tunggu arahan. Chen Zixuan, kau tak sangka yang aku pun. Siapkan hadiah besar untuk kau. Cepatlah. Liu Feifei, Su Haoning, tak sangka, kan? Pada akhirnya, kau masih jatuh ke tangan aku. Liu Sandau, korang berdua jaga gudang malam ni. Tengok baik-baik dua ni. Perempuan tu buat apa pun kau suka. Tapi kalau Su Haoning hilang sehelai rambut pun, aku jamin kau. Encik, kau betul nak buat urus secara adil dengan Subangsia? Adil? Jinding? Tak ada keadilan. Hanya kekuatan. Aku takut bila Subangsia nampak cara kau siksa adik dia, dia akan jadi nekat lawan kita sampai mati. Jangan risau pasal tu. Encik, kami jamin kami pasti akan serah Su Haoning elok-elok esok pada engkau. Paling kurang, Subangsia takkan nampak dengan tengok je. Bagus. Tengok baik-baik mereka. Esok, aku datang balik. Liu Feifei, jangan risau. Aku pasti akan layan kau baik-baik. Lagipun, tanpa kau, kami takkan boleh culik adik Ensu. Jangan. Maafkan saya, Kak Dao. Tolonglah, lepaskan saya. Aku beri apa-apa pun. Sanggup sangat nak bagi, rela sangat nak serah. Baik, kalau begitu sini, tanggal semua pakaian kau. Tanggal baju saya. Di sini, Kak. Kak Dao, boleh kita pergi tempat lain? Jangan risau, saya pasti akan. Diam dengan karut kau. Aku nak dia tengok macam mana rasanya dihianati depan mata sendiri. Tanggal ke tak? Tak. Aku bunuh kau. Tanggalkannya. Saya akan tanggalkannya. Haoning, saya tahu. Apa pun saya katakan sekarang, awak tak akan percaya saya lagi. Tapi saya benar-benar sedar saya bersalah. Cepatlah. Kalau tidak, saya yang buat sendiri. Tanggalkannya. Saya akan tanggalkannya. Su Haoning. Awak tengok, gadis yang awak sayangi selama 2 tahun, kini patuh tanggal pakaian depan saya. Macam mana? Kalau awak berlutut merayu sekarang, saya boleh berbelas kasihan biar awak rasa apa yang awak tak dapat setelah 2 tahun kejar dia. Saya tak kisah. Entah berapa lelaki dia dah bersama. Saya takut dijangkiti kalau sentuh dia. Baik, terlalu kotor. Saya pun tak nak sentuh dia. Kalau begitu, jangan hidup. Su Haoning, jauhkan fitnah. Saya tak pernah bersama lelaki itu. Pengurus Liu, saya benar-benar suci.
Saya akan tanggalkannya. Saya tanggalkan sekarang. Jangan bunuh saya. Liu Feifei, awak perlu contohi Su Haoning. Dia dah terima takdirnya. Dia tahu cuma maut yang menunggu. Dia langsung tak merayu. Jangan risau, awak begitu terdesak, saya pasti suruh orang layan awak baik-baik. Saya dengar lelaki di Jinding sangat miskin, makan pun tak mampu. Dengan rupa awak, hantar awak ke situ, pasti buat awak gembira. Tidak, jangan. Kalau begini, aku akan disiksa sampai mati. Sekarang kau tahu takut, tapi ketika kau bunuh adik lelaki aku, pernahkah kau fikir hari ini akan datang? Haoning, aku benar-benar tahu silapku. Tapi sekarang, hanya engkau boleh tolong aku. Mereka tak berani bunuh engkau. Aku merayu engkau selamatkan aku. Liu Feifei, bila kau gunakan segala cara untuk tipu aku, pernahkah kau nak selamatkan aku? Kalau bukan sebab kakak aku dan Ensu dari taman itu, mungkin aku dah lama diperah sampai kering olehmu dan mati tak sempurna. Orang jahat akan dihukum Tuhan. Liu Feifei, semua yang kau buat akibat perbuatanmu sendiri. Tidak, aku tak nak dirogol oleh mereka. Lebih baik mati daripada mereka sentuh aku. Kenapa? Tak sabar nak mati? Aku tak akan benarkan kau mati. Lagi satu, apa kata kau dan Su Haoning tidur bersama? Bila kau mengandungkan anak Su Haoning, aku akan lenyapkan dia. Aku nak tengok Su Bangxia mahu lihat keluarga Su Pupus tak? Bagus idea, Mangzi. Tak sangka kau cukup bijak. Dengan ini, selagi kami kontrol Liu Feifei, dia boleh jadi Katrum melawan Chen Zixuan. Boleh tahan. Su Haoning, kau kejar dia 2 tahun, tapi tak sentuh pun. Hari ini aku beri peluang. Ambil dia. Haoning, aku tahu engkau benci aku. Tapi sekarang nyawa aku di tangan mereka. Hanya engkau boleh tolong. Tolong selamatkan aku. Asalkan kau selamatkan aku ikut semua perintahmu. Baik, aku janji. Liu Feifei, saya bersama Tawat selama 2 tahun. Saya korbankan banyak peluang untuk awak. Setiap kali ada yang baik, saya selalu beri awak dulu. Tapi awak selalu guna nikah sebagai alasan. Tak bagi saya sentuh awak. Sekarang, awak berlutut merayu. Nak beri badan pada saya. Betapa menyedihkan. Betapa bodohnya. Benarkah? Haoning, terima kasih. Terima kasih. Jadi, dia dah setuju sekarang. Saya tak perlu mati, kan? Cakap saja tak guna. Awak kena buat. Cuma 1 malam, kalau tak mengandung, awak tetap kena mati. Apa awak cakap? Baiklah. Ini dia. Kalau tak, mana mungkin saya nak buka hotel untuk awak? Hei. Tak boleh. Saya tak suka awak tengok. Saya malu kalau awak ada sini. Aha. Banyak sungguh hal engkau ni. Tak apalah. Kalau Liu Feifei betul mengandung anak Su Haoming, bagus juga untuk kita. Mari keluar. Saya rasa mereka tak boleh lari. Baik. Korang berdua, jangan cuba tipu saya. Kalau saya tangkap, saya seksa korang berdua sampai mati. Sampai mati. Haoning, terima kasih. Tak sangka langsung di saat paling gelap saya, awak yang saya lukakan, sanggup tolong saya, selamatkan saya. Haoning, saya bersumpah kalau kita lari, Jinding, saya takkan khianat lagi. Saya hanya milik awak. Liu Feifei, jangan berlagak. Perempuan macam awak, lihat saja pun. Saya dah lawyer. Kenapa? Kenapa tak buat apa-apa? Jangan berdebat. Saya nak tanggal baju. Cepatlah. Nanti saya terang pada mereka. Pergilah, baring dulu. Cakap berlagak mulia, tapi sama je macam lelaki lain, akhirnya. Marilah.
Kenapa masih tak ada pergerakan? Pakcik kedua, kau rasa mereka rancang nak lari ke? Mereka tak boleh lari. Tak mungkin. Kenapa masih tak ada bunyi? Hao Ning, tak sangka kau ni hebat juga. Liu Feifei, hari ini aku akan bagi kau rasa macam mana lelaki sejati. Hao Ning, perlahankan suara kau. Macam mana kalau dua orang kat luar tu dengar kita malunya? Su Haoning ni, budak ni tak boleh tahan diri. Pakcik kedua, kalau bukan sebab dia bunuh sepupu aku dengan rupa Liu Feifei, aku mesti nak rasa. Kenapa tak buat je? Lepas Su Haoning selesai, kita masuk dan rasa juga anggap je balas dendam untuk sepupu kau. Balas dendam. Betul, pakcik kedua. Kau ni memang hebat. Hao Ning, sebenarnya kita tak perlu berlakon macam ni. Saya tak kisah. Oh. Diam, saya kisah. Mereka patut fikir kita tengah buat sekarang. Nanti kau ikut aku. Jom, kita pergi sama-sama. Tapi ingat, bila kita keluar dari gudang ni, aku tak kisah kau nak pergi mana. Tapi jangan ikut aku. Okey. Jom. Tunggu, ramai sangat orang. Macam mana kita nak keluar? Kau ni bodoh ke? Kau tak pernah tengok filem ke? Kat dapur, mesti ada saluran pengudaraan. Hati-hati, hati-hati. Tolong. Okey. Alamak, sudah terlambat. Hei, terlambatlah. Terlambat sudah. Apa harus aku buat? Ada yang tak kena, tak kira seberapa pemalu mereka. Mustahil mereka tak bergerak langsung. Kita pergi periksa dalam Hei. Oh. Pengurus Liu, apa kau buat di sini? Pengurus Liu. Mana Su Haoning, orang besar macam ni? apa? Dia dah lari. Dia dah lari. Apa, kau tetap nak bunuh aku? Sial kau. Kau percaya aku bunuh kau sekarang? Cukup. Bunuh dia sekarang. Takkan bawa Su Haoning balik. Cepat cari dia. Cari dia. Liu Feifei, tunggu aku balik nanti. Aku bunuh kau masa tu. Bunuh aku. Aku mungkin mengandung anak Su Haoning sekarang. Kau lepaskan Su Haoning. Lari. Lepas ni kau cuma boleh guna anak dalam perut aku untuk deal dengan Subangsia. Berani kau bunuh aku? Kau. Cukup. Cepat cari dia. Cari dia. Pergi mampus. Aku tak bunuh kau sekarang. Tapi aku akan buat kau hidup lebih teruk dari mati. Bah. Su Haoning, kau kena lari. Kalau tak, aku benar-benar tak ada jalan keluar. Aku ingat pintu pagar dekat sini. Asalkan kau bunuh Subangsia esok, Bunyi apa tu? Kenal bunyi ni? jawatan Taman Timur akan jadi milik kau. Rasa awaknya tak perlu ucap. Terima kasih. Kalau bukan kerana Subangsia muncul tiba-tiba separuh jalan, jawatan Taman Timur sepatutnya milik awak. Saya cuma hanya membantu seadanya. Jangan risau, Encik Kian. Bila saya ambil kedudukan Subangsia, saya pasti akan bekerjasama untuk gabung dua taman itu. Pada masa itu, keseluruhan Jindong akan jadi milik kita. Bekerjasama dengan Encik Yue memang menyenangkan. Ya, Bufat. Mana mungkin dia?
Siapa yang mengintai? Encik Ye, ada masalah apa? Ada orang dengar perbualan kita tadi. Encik Ye, salah lihat saja kot, tak nampak sesiapa pun. Tak mungkin salah. Encik Kian, saya kena balik segera kalau Subangsia tahu pasal ni. Bukan setakat itu saja, rancangan esok pun gagal. Tentang orang itu, nasihat saya, walaupun terpaksa, gali 3 kaki dalam tanah, kena cari dia. Kalau tak, awak yang tanggung akibatnya. Yue Bufan, awak cuma anjing di sisi Subangsia. Berani sungguh awak cakap begitu dengan saya? Kepung ibu pejabat, sebelum tengah hari esok, sesiapa pun dilarang keluar. Kali ini, walaupun ini adalah rundingan, kami tidak boleh abaikan kemungkinan Kian Zixuan sedang menyediakan perjamuan Hongmen untuk kita. Semua persiapan sudah selesai. Cik Su, Mona, semua kaki tangan di taman kita sudah bersedia. Hanya menunggu arahan Puan. Kita boleh meratakan Taman Barat bila-bila masa. Bagus. Kita pergi. Ya. Masuk ke dalam kereta. Tirai sandiwara ini perlu ditutup. Habislah semuanya. Sudah tamat. Si berdebah Su Hao Ning, ke mana dia lari ni? Kita dah cari semalam suntuk. Kalau Tuan Kiat tahu, kita tetap akan mati. Jangan panik. Ada orang mengintip. Tuan Kian malam tadi, Tuan Kian sudah hantar orang kawal seluruh taman. Lalat pun tak boleh keluar. Kalau Su Hao Ning masih dalam taman, kita masih ada harapan. Kalau aku tahu lelaki ini, sebijak ini, kita tak patut benarkan dia berdua dengan Liu Feifei. Sial. Perempuan sundal Liu Feifei. Nampak Su Hao Ning lari, tapi tak bagi tahu kita. Aku rasa dia sengaja buat. Aku nak bunuh dia. Celaka. Siapa yang nak kau bunuh? Encik Kian, maksud saya. Saya mesti bunuh Subangsia. Kalau Subangsia semudah itu nak dibunuh, dia takkan jadi legenda di Jinding. Ya. Mari saya perkenalkan, ini Zheng Hu dari Taman Utara, Hello, dan Zhou Lang dari Taman Selatan. Mereka lompat dari Taman Timur untuk sertai kita, Liu Mang, Liu Sandau. Oh, kau dah khianat Subangsia tapi masih boleh lari hidup-hidup. Saya rasa kau memang ada kepakaran. Sememangnya, ini juga kejutan untuk awak hari ini. Mereka telah tangkap adik lelaki Subangsia dengan kad Trump ini. Apalagi nak takut untuk ambil teater timur. Oh, Hei, Encik Kian, tunggu sekejap. Apa sebenarnya terjadi? Chen Zixuan, inikah yang kau maksudkan? Adik lelaki Subangsia, inikah cara kau perbodohkan kami? Encik Zhou, Encik Zheng, perkara ini amat penting. Saya tak akan bergurau, cakap cepat. Mana Su Hao Ning? Kalau tak beri penjelasan yang memuaskan hari ini, saya korbankan kau sebagai persembahan. Encik Kian, asalnya saya rancang nak suruh Liu Feifei mengandung anak Su Hao Ning. Lepas tu saya akan kebiri Su Hao Ning. Walaupun Su Hao Ning diselamatkan Subangsia, sekurang-kurangnya kita masih ada cengkaman ke atasnya. Tapi tak disangka budak itu rupa-rupanya lari. Tak guna bawa 2 orang ini untuk dikorbankan. Jangan, Encik Kian. Berambus. Encik Xian, kau asyik desak saya datang dari jauh. Tapi kau takkan keluar sambut saya pun. Cik Su, mengapa tergesa-gesa? Abang awak ada di sini. Dia cuma bermalam semalam. Bagaimana kalau kita cari bilik, minum secawan teh, berbual perlahan? Chen Zixuan, saya tanya sekali lagi. Di mana abang saya? Subangsia. Faham betul-betul. Awak sekarang di Taman Barat. Walaupun awak naga, awak tetap kena merangkak di sini. Kau fikir kami bertiga pun rasa sama? Diam. Siapa benarkan kau bercakap begitu? Bukan begitu. Kian, cuma sekarang Subangsia ada di Taman Barat kau. 2 bos ni pun bawa anak buah. Maksud saya, apa kata kita serang dia tak sempat? Habiskan terus? Kau ni tahu apa? Kalau Subangsia semudah itu nak dikendalikan,
Perlukah kami berkata-kata berputar? Chen Zixuan, orang kau ada benar juga. Subangsia, dengar baik-baik. Saya Joulang, sudah lebih 10 tahun berkubur di Jinding. Saya serigala tua. Anak buah saya sanggup jadi serigala ganas. Walau kau burung timur atau Phoenix sekalipun, kau tetap kena tunduk. Betul tuh. Encien, hari ini saya bawa semua anak buah dari Taman Utara. Bolehkah Subangsia dan Yue Bufan lawan kami? Chen Zixuan, nampaknya kau mungkir janji. Saya tanya, untuk kali terakhir, mana abang saya? Cik Su, abang awak, dia tiada di sini. Apa kau cakap? Cik Su, abang awak Su Hao Ning. Liu Fei Fei, saya dah kata kalau kau buka mulut, saya akan bunuh kau. Berhenti, biar dia habiskan. Chen Zixuan, jika orang kau tembak, saya mungkin tak mati, tapi kau pasti mati. Kalau tak percaya, cubalah. Letakkan senjata. Semua... Cik Su Hao Ning sudah pergi. Dia pergi semalam. Memandangkan abang tak ada di sini bersama kamu dan semua sudah berkumpul, bagaimana kalau kita teruskan perbincangan kerjasama? Apa pendapat kamu? Kerjasama mungkin? Tapi ketua persekutuan Jinding bukan boleh jadi kamu. Nampaknya kamu tak nak berunding. Tak mengapa, semua boleh balik ke markas masing-masing. Saya kembali jadi ketua Taman Timur semula. Kamu boleh ke kawal kawasan kecil masing-masing. Sementara tunggu saya telan kamu satu persatu. Subangsia, kau ingat Taman Barat saya, tempat kau boleh masuk dan keluar sesuka hati? Cik Su, tolong tunggu. Mari kita berbincang betul. Yue Bufan, apa maksud kamu? Apa maksud saya? Mudah sahaja. Cita-cita engkau terlalu besar. Kau dah telan separuh sumber 4 taman Jinding. Subangsia, kau tak faham prinsip pokok tinggi mudah diterjah angin. Kenapa borak panjang dengan dia? Cepat tangkap dia sekarang. Mulai saat ini, Jinding tak akan ada legenda lagi. Yue Bufan, beritahu saya, kenapa? Mengapa Taman Timur sepatutnya menjadi milikku? Lau Yue, akulah yang selamatkan nyawamu. Sebab itu aku belum bunuh kau lagi. Asalkan kau serahkan jawatanmu hari ini, aku benarkan kau dan adik lelaki pulang ke kampung. Pulang dengan selamat. Subangsia, dulu dikhianati anak buah sendiri. Sekarang dikhianati orang kanan paling dipercayai. Bagaimanakah rasanya? Macam mana rasa? Aku beri peluang, tapi kau tak hargai pun. Subangsia, jangan cuba nak ugut kami. Anak buah Taman Timur, semua sedang tunggu di luar. Kalau tak ada isyarat daripada kita, diorang tak berani buat sesuatu. Siapa cakap anak buahku cuma dari Taman Timur? Apa? Kelakar betul. Pembantu paling handal kau sekarang sudah berpaling tada. Sepertiga anak buah kau sudah diampu. Encik Yue, dengan apa nak lawan kami? Dengan apa nak lawan kami? Dengan saki-baki? Anak buah tak berkemampuan? Nak habis-habisan dengan mereka? Nampaknya legenda Jinding ni cuma bertuah, tiada apa pun, tak ada kemahiran sebenar. Subangsia, baik kau sujud minta ampun, mungkin aku pertimbangkan. Jadikan kau wanita aku, pulang layan aku baik-baik. Lau Yue, aku beri kau satu peluang terakhir, letak senjata. Encik Yue, jangan tipu dengan dia. Kalau dia benar-benar berkuasa, tak perlu runding dengan kau. Aku rasa dia cuma main tegang saja. Tepat sekali, Subangsia. Kau tahu tak sudah berapa lama aku tunggu? Untuk hari ini, dengar baik-baik. Hari ini kau cuma ada satu peluang, yaitu Encik Kian tak baik. Ramai orang datang sebelah sana. Ada juga kereta kebal. Kita tak boleh tahan. Subangsia. Tidak, ini mustahil. Bagaimana Subangsia boleh ada kuasa sehebat ini? Kau selama ini tertanya-tanya, bagaimana aku berjaya menjaja ketua Taman Timur dalam tempoh 3 tahun hari ini?
Aku akan beritahu kebenarannya kepada kau. Bangsia, askar kita telah kepung Taman Barat. Cuma tunggu arahan kau untuk menghancurkannya sehingga habis. Askar? Subangsia engkau pengintip? Apa taman kita pun dikepung juga? Chen Zixuan, kau berkomplot dengan mereka? Tidak. So Bangsia, semua ini rancangan kau. Lao Yue, aku asalnya nak bawa kau balik untuk mengaku lepas operasi tangkap ini. Tapi kau tetap buat keputusan salah di akhirnya. Subangsia. Kau memang legenda Jinding sebenar. Aku kira semua kecuali yang kau pengintip. Aku cuma nak tahu satu. Selama ini, ramai rakyat kau mati depan mata kau. Macam mana kau tahan? Berani sungguh kau. Aku pun nak selamatkan orang, tapi aku tahu kalau aku terbongkar, lebih ramai akan jadi babi kau. Untuk hari ini, aku bersiap 3 tahun, bertahan 3 tahun, habiskan 3 tahun dalam neraka ini. Setiap malam pejam mata, aku bermimpi wajah-wajah tak bersalah. Sebab kelemahan aku, korang panggil aku legenda Jinding. Tapi aku rasa macam orang gagal. Tapi semua ini sudah berlalu. Mulai hari ini, Jinding tiada taman lagi. Belum tentu. Subangsia, perempuan ni mengandung anak abang kau. Kalau kau tak lepaskan kami, kau akan kesal sampai mati. Apa kau cakap? Liu Feifei cepat beritahu dia, kau mengandung anak Su Haoning ya. Kalau berani tipu sepatah pun, aku bunuh kau sekarang. Tidak. Kau sengaja cari maut? Maut, apalagi kalau aku mati. Keadaan dah sampai tahap ni. Apa beza pun tempat aku mati? Baik, hari ini kau mati di sini. Dah aku cakap, korang semua ditahan. Hidup atau mati korang bukan korang yang tentukan sekarang. Subangsia, jangan berlagak. Orang kau di luar perlu masa nak masuk. Semua di sini orang kita. Mesej kau takkan sampai. Tak ada siapa datang selamatkan kau. Betul. Subangsia, walaupun aku mati hari ini, aku tarik kau sekali. Kau yakin ke? Semua orang di sini di pihak engkau. Apa kau buat ni? Orang semua nak mati ke, Subangsia? Bila kau sempat rasuah anak buah aku? Subangsia, semua ni rancangan kau ya. Kau ingat aku akan lawan kau. Tanpa persediaan sembarangan. Subangsia, kau ingat aku berani khianat kau tanpa persediaan? Haoning. Encik Kian, maafkan saya. Semalam dalam perjalanan pulang, saya terjumpa budak ini. Nasib baik saya tak serahkan dia. Jika tidak, saya sendiri pun tak dapat selamat. Budak, rupanya awak yang mengintip. Subangsia, dengar baik-baik. Saya beri awak satu peluang. Cepat suruh pasukan luar berundur. Jika tidak, awak tak akan jumpa adik awak lagi. Encik Yue, langkah bijak. Subangsia, apa lagi awak tunggu? Ini kan adik kandung awak. Wan awak rasa operasi sebesar ini boleh dibatalkan. Baik hanya kerana kata-kata saya. Kakak, jangan risaukan saya. Nyawa saya berbaloi ditukar dengan ribuan nyawa lain. Diam. Subangsia, saya beri 3 saat untuk suruh orang luar pergi. 3. Kakak, jangan pedulikan saya. Tenang, saya akan suruh mereka pergi sekarang. Cepat. Kakak. Bangsia, kita sudah kuasai 3 taman lain. Bagaimana keadaan di Taman Barat? Perlukan bantuan? Pasukan harimau, suruh pasukan luar berundur. Rancangan dah berubah. Mereka semua dah bergerak. Apa? Bergerak? Ya, mereka sedang lintas sempadan. Cepat bawa pasukan halang mereka. Faham. Awak gabung semula dulu. 3 tahun ini, awak dah berusaha keras. Encik Cian, pasukan luar dah berundur. Baik, tapi sebelum keluar negara, saya perlu pinjam adik awak seketika. Jom pergi, apa lagi tunggu?
Subangsia, tunggu saja. Selagi kami bos masih hidup, lambat laun, kami pasti kembali bangkit. Cepat pergi. Kakak, jangan risau pasal saya, kakak. Pasukan harimau teruskan seperti rancangan. Baiklah, sampai di sini saja. Saya dah sediakan kereta. Masuk. Bila kami keluar, Subangsia takkan sempat kejar kami. Yue Bufan, terima kasih. Kalau bukan sebab kau, saya terpaksa ikut tumbang dengan Subangsia. Abang, saya berhutang budi. Selamat tinggal. Saya juga, bila saya kembali bangkit, saya angkat kau jadi bos. Cepatlah. Yue Bufan, kenapa tak nak masuk? Ya, masuk lagi muat. Tak payah, saya tak nak ikut kereta ni balik ke negara. Saya tinggal tolong Cik Su kemas keadaan. Saya tak hantar engkau. Apa? Yue Bufan, kau pun undercover ke? Kau ditahan. Kian Zixuan, orang bos-bos ni memang licik. Kalau Lau Yue dengan saya tak main lakonan ni, tentu korang lawan sampai mati. Wei, Cik Su, lakonan saya. Okey tak? Kakak, saya juga. Kau tak tahu macam mana saya diseksa hari-hari ni. Apa? Adik kau pun sama? Lau Yue, saya bawa mereka balik dulu. Kau dengan Bangsia, cepat-cepat balik. Nanti saya jemput, makan besar. Faham. Bangsia, lepas balik ke negara, apa rancangan kau? Saya nampak banyak kejahatan dalam 3 tahun ni. Walaupun Taman Jinding dah dihapus sepenuhnya. Tapi di tempat lain di dunia ni, mesti ada lagi orang yang menderita. Saya nak buat sesuatu untuk mereka. Weh, saya pun sama. Budak ni, kau datang Jinding, tak cakap apa-apa. Balik ke negara, kerja jujur dalam negara. Faham? Takkan jadi. Kecuali kau tangkap saya. Wei,